Selamat datang ke channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Pada perkongsian video tutorial pada kali ini, saya akan kongsikan kepada anda beberapa sebab kenapa stek cabang daripada pokok bougainville kita menjadi mati ataupun gagal hidup. Baiklah teman-teman, sekiranya anda ingin mengetahui apakah sebab-sebabnya ataupun apakah hal-halnya, pastikan anda terus mengikuti perkongsian daripada saya pada kali ini dari mula hingga selesai. Jangan skip tahu, nanti anda terlepas hal-hal yang perlu anda ketahui. Baiklah teman-teman, sebelum itu silakan anda aktifkan tombol notifikasi ya, supaya anda dapat membantu perkembangan channel Nazar Abdullah, channel yang membahaskan berkaitan alam pembonsaian. Terima kasih. Baiklah teman-teman, di sini saya ada beberapa contoh untuk anda semua berkaitan apakah sebab-sebab ataupun hal-hal yang menyebabkan stek daripada cabang pokok bougainville kita gagal untuk hidup atau boleh dikatakan mati. Okey, baiklah teman-teman ya. Di sini saya akan kongsikan ke beberapa anda ya, beberapa hal yang perlu anda ketahui untuk mengelakkan pokok bougainville ataupun apakah penyebabnya stek daripada cabang pokok bougainville anda yang anda tanam tidak hidup ataupun mati. Okey. Perkara yang pertama ialah teman-teman, yang pertama ialah anda mengambil stek daripada cabang pokok bougainville dan menanam stek yang mempunyai cabang yang banyak seperti ini ya. Cabang yang banyak sini. Ini adalah merupakan satu kesilapan, teman. Nampak ini banyak cabang kan? Merupakan satu kesilapan yang anda lakukan. Sekiranya anda ingin menanam stek daripada cabang pokok bougainville, anda mengambil cabang dengan cabang yang mempunyai cabang-cabang yang banyak seperti ini. Okey, ini adalah satu perkara yang tidak sesuai. Jadi, elakkan untuk mengambil cabang daripada stek bougainville ya, dengan keadaan seperti ini, iaitu mempunyai cabang seperti ini. Mungkin anda memikirkan dengan adanya cabang yang seperti ini nanti akan memudahkan untuk kita tumbuh cabang-cabang yang baru kerana cabang yang lama sudah sedia. Tidak teman, sebenarnya itu satu kesilapan. Sebenarnya pada masa kita menanaman pertama ya, daripada stek cabang pokok bougainville ini, kita sangat tidak digalakkan untuk menanam stek yang memiliki banyak cabang seperti ini. Ini kenapa teman? Ini adalah kerana stek cabang pokok bougainville kita ini teman masih lagi tidak mempunyai akar ya. Jadi ini merupakan satu beban kepada stek cabang bougainville kita ini untuk supply atau menyalur nutrisi makanan ke bahagian cabang-cabang kita tinggalkan ini. Jadi ini juga merupakan satu kesilapan ya teman, apabila kita menanam stek di cabang pokok bougainville yang mempunyai banyak-banyak cabang seperti ini. Okey, itu adalah mengapa kita sangat tidak digalakkan untuk menanam stek cabang daripada bougainville yang terlalu banyak cabang seperti ini ya. Okey, jadi penyelesaiannya lah hanya elakkan tanam stek daripada cabang pokok bougainville yang mempunyai banyak cabang seperti ini. Apa yang anda perlu lakukan adalah pangkas saja cabang ini, biarkan ia tinggal lurus menegak seperti ini. Okey, itu yang pertama. Okey, yang keduanya adalah teman-teman ya, okey, yang keduanya adalah teman, masalahnya adalah anda mengambil stek daripada cabang pokok bougainville teman terlalu panjang ya. Anda mengambil cabang yang terlalu panjang. Ya, terlalu panjang. Sehingga anda mengambil cabang tu sampai sehingga setengah meter macam tu ya. Jadi ini terlalu panjang. Kenapa ini tidak sesuai teman? Ini adalah kerana apabila anda menanam stek daripada cabang pokok bougainville ini terlalu panjang ya teman, terlalu panjang ya. Ini boleh menyebabkan stek dari cabang pokok bougainville ini teman akan susah untuk mengalirkan nutrisi makanan ke bahagian atasnya. Jadi mungkin ini akan menyebabkan stek cabang yang anda tanam dengan keadaan yang terlalu panjang ini teman akan menyebabkan gagal tumbuh ya, gagal tumbuh dan akan menyebabkan ia mati dan buruk. Itu adalah mengapa anda sangat tidak sesuai untuk menanam stek di cabang pokok bougainville dalam keadaan yang terlalu panjang. Cukuplah sederhana saiznya 10 ataupun 15 sentimeter, 10 hingga ke 15 sentimeter cukup sederhana panjang, jangan terlalu panjang ya. Kerana itu masalahnya nanti ialah masalah untuk sukar untuk stek cabang pokok bougainville kita ini mengalirkan nutrisi makanan untuk membantu pertumbuhan tunas-tunas di bahagian atasnya kerana ia terlalu panjang. Itu adalah perkara yang kedua. Okey. Lepas tu teman, perkara yang ketiganya ialah anda menanam pokok bougainville anda itu tidak kukuh. Ini teman tidak kukuh, ia bergoyang, bergoyang. Tidak kukuh. Jadi ada tidak
memastikan bahan stek tersebut berada dalam keadaan yang kukuh, ya. Pastikan bahan stek anda itu anda tanam dalam keadaan yang kukuh. Jadi sekiranya anda menanam bahan stek anda itu tidak kukuh, teman, ini boleh menyebabkan juga antara sebab mengapa stek cabang daripada pokok bougainville yang anda tanam itu tidak tumbuh. Itu ya, itu tadi yang keempat. Ingat, 4 kan? Yang pertama tadi stek cabang terlalu banyak cabang. Yang kedua, stek cabang terlalu panjang. Okey, yang ketiga ni yang ketiga. Yang ketiga ialah stek yang anda tanam itu tidak kukuh. Okey, tidak kukuh. Dan yang keempat ya teman ialah kita ambil contoh di sini juga ya. Yang keempatnya yang boleh menyebabkan kegagalan anda menanam stek stek cabang daripada pokok bougainville anda ya menjadi mati, gagal hidup. Anda telah melakukan kesilapan, iaitu teman ya, anda menjadikan media tanam, anda melakukan penyiraman media tanam anda terlalu basah, seperti ini. Anda menjadikan media tanam anda terlalu basah. Ya, jadi anda tidak digalakkan untuk menyiram media tanam bougainville anda, terutama sekali teman pada penanaman pertama seperti ini ya. Anda sangat tidak digalakkan untuk menyiram media tanam anda itu terlalu basah seperti ini. Sehingga macam ini teman, nampak bergena air dalam ya. Ini adalah salah satu cara yang tidak sesuai anda lakukan apabila anda menyiram media tanam semasa anda melakukan penanaman pertama stek daripada cabang pokok bougainville anda ini. Itu adalah yang keempat ya. Kesilapan yang keempat. Dan kesilapan yang kelima teman pula ialah anda telah melakukan lagi satu kesilapan. Mungkin anda merasakan itu tidak terlalu penting bagi anda teman. Kesilapan yang kelima ialah anda menggunakan media tanam yang terlalu kering seperti ini. Anda membiarkan media tanam anda berada dalam keadaan kering seperti ini. Seandainya anda membiarkan media tanam di dalam pot seperti ini, teman, terutamanya anda menanam stek cabang daripada pokok bougainville ni teman ya, berada dalam keadaan yang sangat kering seperti ini juga tidak baik untuk stek anda ya teman. Ini lebih-lebih lagi terutamanya semasa anda melakukan penanaman pertama sekali. Dan apabila anda membiarkan media tanam ini terlalu kering teman, ini sudah pastilah akan menyebabkan stek daripada cabang pokok bougainville anda ini juga akan kering. Apabila kering teman, air tidak ada, nutrisi makanan pun tidak dapat disalurkan ke stek ini, dan sudah pastinya lah stek ini nanti akan mati juga kerana terlalu kering. Okey. Jadi kesimpulannya teman-teman, jangan menjadikan media tanam anda ini, terutamanya anda menanam stek daripada cabang pokok bougainville anda ini di dalam pot seperti ini, ataupun sama ada itu pot plastik, pot batu, ataupun bekas-bekas daripada botol ataupun kap plastik ya. Jadi pastikan anda memastikan media tanam tersebut dalam keadaan yang lembap, jangan terlalu basah. Jika terlalu basah juga tidak baik teman, ini juga boleh menyebabkan stek daripada cabang pokok bougainville anda akan menjadi busuk dan buruk dan kemudian akan mati. Itu perkara 4 ya teman, perkara keempat. Ingat tadi, pertama stek anda terlalu banyak cabang, yang kedua stek anda terlalu panjang, yang ketiga stek anda tidak kukuh, bergoyang, yang keempat media tanam anda terlalu basah, dan yang kelima media tanam anda terlalu kering. Itu adalah 5 perkara teman yang menyebabkan pokok bougainville anda gagal tumbuh, iaitu stek daripada cabang pokok bougainville anda gagal tumbuh, iaitu anda telah melakukan kelima-lima kesilapan tadi ya. Kelima-lima kesilapan tadi. Ingat teman, jangan melakukan kesilapan kelima-lima tadi. Walaupun anda merasakan itu tidak menjadi masalah, sebenarnya itu masalah utama teman yang anda tidak sedar. Yang mana kesilapan-kesilapan itu tadi akan menyebabkan stek yang anda tanam tidak akan tumbuh ya. Okey. Sebagai kesimpulannya teman-teman di sini ialah sekiranya anda ingin menanam stek daripada cabang pokok bougainville, yang pertama sekali pastikan anda mengambil stek yang subur dan menanam stek itu tidak dengan cabangnya sekali, cabang-cabang lain, dengan mengambil cabang yang tidak memiliki cabang-cabang lain. Anda hanya perlu menanam stek cabang yang seperti ini, lurus. Ya, mengikut tidak masalah teman, seperti ini lurus ya. Okey, jangan menanam cabang daripada pokok bougainville yang memiliki cabang-cabang yang lain. Okey, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman,
jangan menanam stek daripada pokok bougainville yang mempunyai saiz yang terlalu panjang, ya, sampai 1 meter macam tu ataupun setengah meter macam tu, jangan. Cukuplah anda menanam stek daripada stek cabang pokok bougainville dengan saiz 10 hingga ke 15 cm macam itu. Itu adalah saiz yang normal lah, biasa yang kita gunakan untuk menanam stek daripada cabang pokok bougainville. Okey, lepas tu teman, pastikan stek yang anda tanam di dalam pot ataupun dalam bekas dalam keadaan kukuh, kukuh tidak bergoyang. Itu untuk memastikan mempercepatnya pertumbuhan akar nanti, tidak stres. Lepas tu yang keempatnya ialah pastikan media tanam anda gunakan untuk menanam stek daripada cabang untuk bougainville anda. Ini terutama sekali pada masa penanaman pertama sekali teman, pastikan media tanam anda tidak dalam keadaan terlalu basah. Itu adalah perkara yang keempat. Dan perkara lima yang anda perlu pastikan ialah jangan menjadikan media tanam anda itu dalam keadaan terlalu kering. Kerana bila media tanam anda dalam keadaan kering dan terlalu basah, ini juga boleh menyebabkan kegagalan anda menanam stek cabang pokok bougainville anda. Jadi kesimpulannya teman-teman, pastikan anda mengambil stek dengan keadaan yang tepat, iaitu keadaan yang tidak memiliki cabang yang banyak. Kemudian pastikan anda menanam stek tidak terlalu panjang, gunakan saiz 10 hingga 15 cm. Kemudian gunakan media tanam yang dalam keadaan lembap, tidak terlalu basah, tidak terlalu kering. Dan seterusnya ialah pastikan anda memastikan stek daripada cabang pokok bougainville anda itu dalam keadaan yang kukuh. Okey, baiklah teman-teman ya, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini ya teman-teman, iaitu apakah ataupun 5 sebab kegagalan anda menanam stek daripada cabang pokok bougainville ya. Ini adalah 5 sebab ya yang boleh menyebabkan anda gagal menanam stek cabang daripada pokok bougainville. Okey, baiklah teman-teman, saya rasa cukup sampai setakat ini dulu ya untuk perkongsian saya pada kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan manfaat untuk anda ya. Seperti biasa teman-teman, sekiranya anda merasakan perkongsian saya pada kali ini bermanfaat untuk anda semua ya teman-teman, sila klik tombol subscribe ya, like, share ya, dan komen. InsyaAllah anda akan menjadi orang yang pertama nanti akan dapat mengikuti perkongsian terbaru daripada channel Nazair Amrullah, channel yang membahaskan berkaitan alam perbonsaian. Ingat teman-teman ya, pokok bunga kertas juga merupakan salah satu jenis bunga yang sangat sesuai kita jadikan sebagai sebuah bahan bonsai. Okey, bagi teman-teman yang masih lagi belum subscribe, like dan share, komen teman-teman. Okey, silakan anda like, share, komen dan subscribe teman-teman ya. Kerana subscribe, like, komen dan share itu semuanya adalah perkara yang gratis, gampang dan mudah. Marilah kita sama-sama berkongsikan ilmu yang manfaat. InsyaAllah kita juga akan mendapat manfaatnya nanti. Okey, baiklah teman-teman ya. Sekiranya anda memiliki pertanyaan ataupun cadangan, sila tulis dalam komen ya teman-teman. InsyaAllah saya akan menjawab pertanyaan anda nanti. Baiklah teman-teman ya, seperti biasa teman-teman, sebelum saya mengakhiri perkongsian saya pada kali ini, marilah kita sama-sama berselawat kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Jom kita sama-sama berselawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Baiklah teman-teman, cukup sampai setakat ini dulu untuk perkongsian saya pada kali ini. Salam satu hobi, salam bonsai. Assalamualaikum. Bye-bye.